Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam ini kita membaca kitab Syair Salikin. Kita sedang bicarakan tentang adab, iaitu adab kemiskinan, adab kefakiran. Kita sampai ke muka surat 66, iaitu muka surat 66 di bawah paragraf yang ke-5. Adapun adab orang yang fakir pada zahir itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa amma adabu zahirihi fa an yazhar at-ta'affuf wa at-tajammuli wa la yazhar ash-shaqwa wal faqru bal yasturu faqrahu wa yasturu annahu yasturuhu. Bermaksud, adapun adab yang zahir orang yang fakir itu, maka menzahirkan ia akan dirinya ta'affuf, yakni memelihara akan dirinya itu daripada sesuatu yang membawa dihinakan manusia, iaitu seolah-olah ia orang yang kaya yang tiada berkendak kepada manusia, dan jangan ia sangat tamak kepada harta orang dan kepada makanan orang dan kepada pakaian. Jadi itu dia katakan Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang adab kefakiran, kemiskinan yang zahir, maknanya yang boleh dilihat, iaitu dia kata bahawa menzahirkan ia akan dirinya ta'affuf, maknanya tunjukkan keadaan dirinya itu ta'affuf, iaitu memelihara akan ia dirinya itu daripada sesuatu yang membawa dihinakan. Ialah kebanyakan kalau kita tengok orang-orang yang minta sedekah, jelas-jelas lah, terang-terang dia bawa temburung ke, bawa apa ke, itu yalah, nak kata apa kan, keadaan dia dah macam tu. Mungkin kalau tak buat macam tu mungkin tak dapat, orang tak bagi kan. Macam-macam cara lah dia orang nak dapat. Bukan di negara kita sahaja, bahkan di Saudi tu pun ramai orang meminta-minta dengan cara, kadang-kadang kalau kita dah bagi seorang, dia panggil lagi kawan-kawan dia. Jadi itu masalah je lah. Tapi adab yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, dia menjaga dirinya jangan sampai orang pandang hina. Itu maksud ta'affuf, iaitu seolah-olah orang yang kaya, seolah ditunjukkan dia itu orang kaya yang tidak berkendak kepada manusia, dan jangan ia sangat tamak kepada harta orang dan kepada makanan orang dan kepada pakaian. Yalah, memang kalau kita tengok dekat Saudi tu, kalau ada orang kata sabil, ada roti sabil, ada makanan sabil, bagus-bagus. Orang yang sehat kaya pun rebut juga ambil peluang.
Jadi di Arab Saudi itu dulu lah banyak sabil. Makna sabil ini kata apa tu, banyak orang sedekah lah kan. Dan lagi ia menzahirkan, memperhiasi akan dirinya dengan berpakaian yang tak ada membawa kepada kehinaannya. Hidup juga dari segi pakaian, tunjukkan dia kata orang yang tidak boleh orang kata hina. Dan jangan mengerjakan sesuatu kelakuan yang menghilangkan maruahnya pada hadapan orang banyak. Dan lagi jangan ia menzahirkan mengadu-ngadu kepapaannya kepada manusia, dan jangan ia menzahirkan kepapaannya kepada orang yang banyak, tetapi hendaklah ia menutupi akan kepapaannya itu, dan menutupi akan bahawa ia menutupi akan kepapaannya itu supaya jangan jadi riak, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah, jadi ya orang-orang yang macam ni memanglah tak tahulah, kalau ditanya awak tahu tak adab cara orang-orang yang susah ni macam mana, mungkin dia tak tahu sebab tak belajar, tak ada ilmu jadi nak jadi orang susah, orang fakir pun kena ada ilmu dia kan. Seperti ada kata supaya jangan jadi riak, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbul fakir al-ta'affuf abal iyal. Artinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kasih akan orang yang fakir, yang memeliharakan dirinya daripada kehinaan, dan lagi banyak anak. Jadi biasalah orang fakir dia tu biasa banyak anak. Orang kaya tak banyak anak. Orang fakir ni ramai anak berkata. Jadi Allah sayang, Allah kasih kepada orang fakir seperti itu. Dia dapat menjaga dirinya daripada kehinaan dan mempunyai anak ramai dia tu. Dan inilah murad, iaitu kehendak dengan firman Allah Ta'ala, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Artinya menyangka akan orang yang fakir itu oleh orang yang jahil akan mereka itu kaya, sebab daripada memeliharakan mereka itu akan dirinya daripada kehinaan, meminta-minta, dan tiada menyatakan kepapaan mereka itu, dan tiada mengadukan mereka itu akan kepapaannya akan seseorang, maka menyangka oleh orang yang jahil akan mereka itu ianya orang yang kaya. Jadi itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, tunjukkan bahawasanya dia bukanlah orang yang susah, orang yang fakir, walaupun sebenarnya dia fakir. Dan kata Sufyan, afdalul a'mali at-tajammul indal mahabbah. Artinya bermula yang terlebih afdal segala amal itu iaitu membaiki diri dengan berperhiasan pada ketika ia jadi apa. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa qala ba'duhum sitrul fakri min kunuzil bir. Artinya kata setengah ulama, bermula menutupi kepapaan diri, maknanya kemiskinan diri itu setengah daripada beberapa pembendaharaan yang di dalamnya kebajikan. Jadi orang yang susah pun nak kena jaga pakaian, kebersihan, supaya tak nampak sangat dia itu orang susah. Kemudian ada pun adab orang yang fakir yang bercampur dengan manusia, maka iaitu dua martabat. Orang yang fakir, orang miskin yang bercampur dengan manusia, iaitu ada dua martabat. Pertama, menyebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan katanya, wa amma fi a'malihi fa'adabuhu an la yatawada'a li ghaniyin li ajli ghina'in bal yatakabbar alaihi. Artinya, dan adapun di dalam amal orang yang fakir yang bercampur dengan manusia itu, iaitu maka adalah adabnya itu bahawa jangan ia merendahkan dirinya itu kepada orang yang kaya.
kerana kekayaannya itu, tetapi hendaklah ia membesarkan akan dirinya atas orang kaya. Maknanya jangan orang fakir menghormati orang kaya tu kerana kekayaan dia. Disuruh kita menghormati orang kerana adabnya, kerana ilmunya, kerana tawaduknya, bukan kerana sesuatu yang ada pada dia dari segi kekayaan ke ataupun pakat dia. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ma ahsana tawadu'il ghanil fakir raghbah fi sawabillahi ta'ala wa ahsin minhu niyatul fakir 'alal ghina siqatun billah azza wa jalla. Artinya bermula yang terlebih baik iaitu merendahkan diri orang kaya akan dirinya bagi orang yang fakir. Patut dia tu orang kaya lah merendahkan dirinya kepada orang fakir, kerana gemar ia di dalam menuntut pahala. Sebab adanya orang fakir ni, orang miskin ni, orang kaya dapat pahala, membantu, menolong dan apa semua, maka orang kaya dapat pahala. Kalau tak ada orang fakir miskin, peluang pahala dekat sini tak ada lah. Jadi dia kata iaitu merendahkan diri orang kaya akan dirinya bagi orang yang fakir, kerana gemar ia di dalam menuntut pahala daripada Allah Ta'ala. Dan yang terlebih baik daripadanya iaitu membesarkan orang yang fakir akan dirinya atas orang yang kaya itu, kerana ia percaya dengan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawada'a li ghaniyin li ajli ghina'i zahaba sulusa dinihi. Kata man tawada'a li ghaniyin li ajli ghina'i zahaba sulusa dinah. Artinya barang siapa merendahkan dirinya bagi orang yang kaya kerana kekayaannya itu, nescaya hilang 2/3 agamanya. Orang yang bertawaduk, rendah diri kepada orang kaya, dia kata, kerana kekayaannya, hilanglah dia kata 2/3 daripada agamanya. Itu apa tu, adab orang fakir terhadap orang kaya ataupun orang-orang yang berada dalam masyarakat adalah itu martabat yang pertama dia kata. Adapun martabat yang kedua, dia kata apa, kurang daripada martabat yang pertama itu, bahawa jangan ia bercampur dengan orang yang kaya itu, dan jangan ia gemar di dalam kesedudukan serta mereka itu, kerana bercampur dengan orang yang kaya itu membawa kepada loba akan harta dan membawa kepada riya, kata Sufyan As-Sauri. Jadi martabat yang kedua atau bahagian yang kedua, dia kata jangan orang-orang fakir ni bercampur gaul lah, duduk sama-sama dengan orang kaya. Apa sebabnya? Orang kaya dia kata sentiasa membincang, mengkaji, melihat tentang apa, loba, tamak akan harta. Memang manusia ni, Rasulullah ada memperingatkan, kalau seseorang itu dapat sebuah jabal ataupun gunung emas, maka dia hendak lagi satu lagi gunung emas itu. Maknanya dia tidak akan berhenti, tidak akan bertambah-tambah kekayaan dia. Itu maksud dia, loba dia akan harta. Dan membawa kepada riak, maknanya tunjuk-tunjuk, menunjukkan kekayaannya, harta, pangkat dan apa semualah. Itu dia katakan sikap biasanya ada pada orang yang kaya.
loba, tamak akan harta, dan ada sifat riak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan As-Sauri, iza khalatal fakiru al-aghniya fa'lam annahu mira, wa iza khalatas sultan fa'lam annahu lis. Sufyan As-Sauri mengatakan apa? Apabila bercampur orang yang fakir itu akan orang yang kaya, maka ketahuilah bahawasanya adalah riak di dalam amalnya itu. Mana orang fakir yang bercampur dengan orang kaya itu, memang dia kata amalnya, segala apa tindak tanduknya adalah dia katakan riak, nak tunjuk-tunjuk orang. Dan apabila bercampur orang yang fakir itu akan sultan, penguasa, maka ketahuilah olehmu bahawasanya adalah ia pencuri. Pencuri pula. Kalau bercampur dengan orang kaya, dia ada sifat riak. Tapi kalau bercampur dengan penguasa sultan, dia adalah lisun, iaitu pencuri. Apa maksud pencuri? Maknanya dia naklah bahagian hasil daripada dia bercampur dengan pemerintah, orang sultan dan apa semua kan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada setengah orang yang arifin, orang yang punya akidah yang mantap. Iza malal fakiru ilal aghniya in hallat urwatahu, fa iza tama'a fihim in kata'at ismatahu, fa iza sakana ilaihim dhanna sa'yahu. Artinya apabila cenderung orang yang fakir kepada orang yang kaya, nescaya terhurai tali perpegangannya itu. Maka apabila loba ia akan harta di dalam perhimpunan orang yang kaya itu, nescaya putus peliharaannya itu. Maka apabila tetap hati orang yang fakir itu kepada orang yang kaya itu, nescaya sesatlah perjalanannya. Yang pertama dia itu tadi, kalau orang fakir itu cenderung kepada orang kaya, terhurai tali perpegangannya. Pegangan orang fakir, ya, makna dia bersabar, dia sanggup, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sanggup menerima qada dan qadar Allah. Jadi itu pegangan orang-orang yang kata miskin kan. Tapi kalau dia cenderung kepada orang kaya, dia tu, maka terhurailah pegangan itu, sikap yang ada pada dia lah. Maka apabila loba, maknanya ada perasaan tamak akan harta dalam perhimpunan orang kaya itu, dan saya putus peliharaannya itu, apa yang dijaga tu dah terhurai lah, tak ada apa lagi. Maka apabila tetap hati orang yang fakir itu kepada orang yang kaya, ini dah memang sanjungan dia lah kepada orang kaya, tetap hatinya, dan saya sesatlah perjalanannya. Sesat pula dia ada. Jadi ada tiga keadaan. Pertama tadi terhurai tali pegangan, kedua putus peliharaannya, dan ketiga sesat perjalanannya. Adapun adab orang yang fakir di dalam perbuatannya itu, maka itu menyebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya, wa amma adabuhu fi af'alihi fa an la yaftar bi sababil faqr an ibadatillahi ta'ala wa la yamna bazlu qalilin ma yafdulu anhu fa inna zalika juhdul muqil wa fadluhu aksar min amwal kasirah tabzulu an zahri ghani. Artinya
Dan adapun adab orang yang fakir di dalam perbuatannya itu, maka jangan ia lemah, ya. Dari segi tindak tanduk dia, dia kata janganlah ia lemah, dan jangan ia sakan dengan kepapaannya. Seganlah maksudnya, segan dengan kepapaannya itu daripada berbuat ibadah. Makna dengan kesusahan yang dihadapinya itu, jangan dia malas untuk melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi jangan menegahkan oleh kepapaannya itu akan memberi sedikit sedekah. Maknanya orang fakir pun digalakkan supaya bersedekah walaupun sedikit, ya. Sebab sedekah ini Rasulullah SAW ada mengatakan walau bisyikit tamri. Dia katakan, kita bersedekah ni walaupun sebelah tamar, ya. Tamar, sebiji tamar tu dibelah dua, satu kita makan, satu kita bagikan orang, itu pun boleh jadi sedekah lah. Kalau tak ada apa-apa langsung nak bersedekah, dia kata ibtisamun sedekah, dia kata kita senyum pun dikira sedekah juga. Itu apa nama tentang sedekah ni. Jangan kita ingat sedekah itu nak ada wang ringgit sahaja, tapi ada bentuk-bentuk lain pun ianya dikira sedekah. Jadi dia kata, dan lagi jangan menegahkan oleh kepapaan itu akan memberi sedikit sedekah dan daripada satu yang lebih daripada hajatnya. Maka bahawa yang demikian itu iaitu sekadar kuasa orang yang fakir yang sedikit mempunyai harta itu, dan adalah kelebihan sedekah orang yang fakir yang sedikit itu lebih banyak pahalanya daripada beberapa harta yang banyak yang disedekahkan daripada orang yang kaya. Mungkin orang kaya dia boleh bersedekah ratusan ke ribuan ke, tapi kalau nak bandingkan dengan orang yang fakir, dia sedikit, dia sedekah sedikit sahaja, tapi dia ada pahalanya melebihi orang kaya yang bersedekah dengan dana yang banyak, kan. Jadi itu kelebihan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamun minas sadaqati afdal indallahi min mi'ati alf dirham. Qila wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Qala akhraja rajulun min irdi malihi mi'ata alf dirham fatasaddaqa biha, wa akhraja rajulun dirhaman min dirhamain la yamliku ghayrahuma tayyibata bihi nafsahu fasara sahibad dirhami afdal min sahibil mi'ati alf. Artinya, terkadang satu dirham daripada sedekah itu lebih afdal pada Allah Ta'ala daripada 100,000 dirham, ya. Satu dirham terkadang lebih afdal di sisi Allah daripada 100,000 dirham, ya. Maka sembah sahabat, betapa yang demikian itu ya Rasulullah? Macam mana boleh jadi macam tu, ya? Satu dirham boleh lebih daripada 100,000 dirham ganjaran pahalanya, ya. Bersabda Rasulullah SAW, telah mengeluarkan seorang lelaki akan satu daripada harta yang yang 2 dirham, ya. Seseorang telah mengeluarkan 1 dirham daripada harta yang daripada 2 dirham. Dia hanya 2 dirham dia ada, padahal dia tiada memiliki akan yang lain daripadanya, serta suka hatinya dengan memberi sedekah itu. Dia beri sedekah itu dengan hati yang riang, gembira, bukan apa tu marah ke apa, kan. Maka jadilah orang yang punya 1 dirham itu terlebih afdal daripada orang yang bersedekah 100,000 dirham daripada itu, ya. Jadi itu bentuknya, ya. Dia memang ada 2 dirham sahaja, maka
dia ambil 1 dirham itu disedekahkan dengan rasa gembira. Jadi orang yang macam ni dia kata lebih baik sedekah orang yang punyai 100,000 dirham. Kemudian daripada satu jadilah orang yang punya 100 dirham itu lebih ada. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang bagi an la yaddakhira malan bal ya'khudhu qadra al-hajati wa yakhruju al-baqi wa fil idkhari 3 darajatin. Artinya, dan saiganya bahawa jangan ia menaruh akan harta itu, tetapi hendaklah ia mengambil akan harta sekira kadar hajatnya atau hajat orang yang wajib atasnya nafkah 2. Dan saiganya ia mengeluarkan harta yang lebih daripada hajatnya dan daripada hajat orang yang wajib atasnya nafkah itu, mensedekahkan ia akan dia, dan adalah di dalam menaruh makan harta itu 3 darjat. Jadi diperlukan, dia kata Imam Ghazali mengatakan kita boleh mengambil harta keperluan untuk kita sendiri dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita sekadar hajat. Adapun lebih daripada itu, dia kata wajib atasnya nafkah itu sedekahkan ya. Jadi maknanya wang yang ada lebihan daripada apa yang kita dapat disuruh kita bersedekah. Di dalam menaruh harta itu ada 3 keadaan. Ahaduhuma alla yaddakhira illa li yaumihi wa lailatihi wa hiya darajatus siddiqin. Artinya darjat yang pertama, kedudukan kita, orang yang menyimpan harta, menyimpan makanan, menyimpan wang dan apa semua, dia ada 3 keadaan. Pertama iaitu darjat yang pertama itu bahawa tiada ia menaruh akan harta melainkan sekadar yang mencukupi bagi sehari semalam. 2 itu dia kata keadaan yang pertama. Dan orang yang macam ni dia kata darjat orang yang siddiqin, kedudukan orang yang siddiqin, orang yang benar-benar lah. Siddiq itu daripada perkataan sedekah itu benar. Kemudian wasaniyatu an yaddakhira li 40 yawman fa in zada alaihi dahala fi tulil aman wa qad fahima al ulama zalika min mi'adillahi ta'ala li Musa alaihi salam fa fahama minhu ar-rukhsah fi amalil hayah 40 yawman wa hadhihi darajatul muttaqin. Artinya darjat yang kedua, golongan yang kedua, bahawa menaruh ia akan harta itu kadar yang mencukupi bagi 40 hari. Yang pertama tadi 1 hari semalam. Jadi 1 hari semalam ini golongan as-siddiqin. Jadi yang kedua ni dia kata dia menaruh simpanan hartanya sampai 40 hari. Maka bahawasanya terlebih daripada 40 hari itu masuk di dalam memanjangkan cita-cita yang dicela oleh syarak. Jadi kalau lebih daripada 40 hari dia kata ini golongan orang yang ada macam-macam cita-cita lah, kehendak itu, kehendak ini. Dan yang ini dikatakan dicela ataupun tidak digalakkan oleh syarak. Dan telah faham oleh ulama akan demikian itu, yakni diharuskan menaruh harta sekadar yang mencukupi bagi 40 hari. Itu pada janji Allah Ta'ala bagi Nabi Musa AS, sebagaimana Allah janjikan kepada Nabi Musa AS. Maka faham daripadanya itu akan dimudahkan oleh syarak menunjukkan akan hidup itu 40 hari, dan inilah derajat orang yang muttaqin. Ini ada golongan orang yang muttaqin. Muttaqin orang yang hebat, kuat takwa adalah.
Yang tadi siddiqin, orang yang benar dalam keimanan dia lah. Kemudian wasalisatu an yaddakhira lisanatihi wa hiya aqsal maratib wa huwa rutbatus salihin wa man zada fil iddikhar ala hadza fahuwa waqi'un fi ghumaril umumi kharijun 'anil haizul khusus bil kulliyah فغني الصالح الضعيف بطمأنينة قلبه بقوت السنة وغني الخصوص ب40 يوما وغني خصوص الخصوص بيوم وليلة. Maksudnya darjat yang ketiga, kumpulan yang ketiga, bahawa menaruh ia akan harta itu akan kadar mencukupi bagi setahun. Mula tadi 1 hari semalam, kemudian yang kedua 40 hari, dan yang ini pula sampai setahun simpanan gitu, setahun gitu. Dan iaitu terlebih ke bawah daripada segala martabat. Makna inilah yang paling rendah lah, daripada martabat pertama, kedua. Ini adalah martabat yang paling rendah, dan iaitu martabat orang yang salihin. Jadi orang saleh lah maknanya. Tadi siddiqin, yang kedua muttaqin, orang bertakwa. Ini orang salihin, orang yang saleh. Dan barang siapa melebihi ia di dalam menaruhkan harta itu atas kadar yang mencukupi setahun itu, maka iaitu jatuh di dalam perhimpunan orang awam, yang keluar ia daripada tempat martabat orang yang khawas. Jadi lebih daripada setahun itu, ini dikira orang awam. Orang awam ini dia tidaklah dapat martabat seperti orang salihin lah, orang saleh, orang muttaqin, orang siddiqin itu. Dia tak sampai situ. Imam Ghazali ni dia ada bahagikan manusia ni kepada, pertama dikatakan orang yang khawas, kemudian kedua khawasil khawas, dan yang ketiga orang mula awam lah, orang awam, mula orang awam, kemudian orang khawas, kemudian ketiga khawasil khawas. Jadi orang awam maknanya dia tak kisahlah harta yang ada tu banyak dia hendakkan sampai lebih daripada, ataupun sampai semua hidup dia, ataupun setahun dia, lebih daripada setahun dia, mulanya lebih daripada setahun, itu dah tak masuk golongan yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu khawas dengan khawasul khawas lah. Jadi Imam Ghazali bagikan ketiga, awam-awam, kemudian orang yang khawas, kemudian orang yang khawasil khawas. Jadi orang yang khawas itu adalah golongan orang yang muttaqin, dan khawasil khawas ini adalah orang yang dikatakan siddiqin, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Apatah lagi kalau ada orang menyimpan 7 keturunan tak habis. Tahu nak kata apa? 7 keturunan tak habis harta. Allah alam nak kata apa tu macam tu. Okey. Jadi itu dia kata orang awam keluar ia daripada tempat martabat orang yang khawas. Dengan sekaliannya, maka orang yang kaya, yang saleh, yang terpelihara daripada kejahatan itu sudah tetap hatinya dalam menaruh makanan dalam setahun. Dan orang kaya yang khawas, iaitu tetap hatinya di dalam makanannya yang mencukupi 40 hari jua. Dan orang yang kaya yang khawasil khawas itu, iaitu tetap hatinya di dalam menaruh akan makanannya yang mencukupi sehari semalam jua. Itu terpulanglah sebenarnya kepada sesiapa pun, orang kaya pun boleh buat macam tu. Dia kata, makanannya ada, boleh hanya sehari semalam saja.
yang esok belum tahu lagi kat mana nak dapat. Itu orang khawas khawas itu. Dan ini adalah orang yang dinamakan siddiqin. Imam Ghazali memang dia membahagikan manusia di dalam melakukan ibadah. Misal kata kalau puasa, orang khawas punya puasa, dia hanya sekadar tahan lapar je lah, tahan lapar je. Orang yang khawas, selain daripada dia dapat menahan lapar dan dahaga, tapi dia dapat menjaga segala anggotanya. Matanya dijaga, telinganya dijaga daripada melakukan dosa, mulutnya jaga, jangan mengumpat, jangan berbohong, mendusta dan macam-macam lah. Adapun orang khawasil khawas, bukan sekadar anggota zahir ni dijaga, hatinya pun dijaga. Maknanya orang khawasil khawas ini kalau berpuasa dia tak fikir apa nak berbuka hari ni. Itu orang khawasil khawas. Dia tak adalah hari kata ni nak pergi ke pasar malam nak beli itu nak beli ni, tak ada. Apa yang ada itulah dia berbuka. Itu Imam Al-Ghazali membahagikan amal seperti puasa. Orang awam memang puasa, orang kata puasa dendam. Kalau daripada pagi sampai petang tak makan, tengok pergi kat pasar Ramadan, macam-macam air tu air ni semua dia nak, beli makanan itu, beli makanan ini, tak cukup tangan bawa. Jadi itu orang awam punya puasa. Tapi orang yang khawas, dia jaga makan apa, perut dia nak makan apa semua jagalah, tak adalah dia nak beli itu beli banyak sebanyak-banyak, ya kan. Orang khawas lagi tinggi, dia tak fikir nak masak apa, nak makan apa, nak apa tu, cita-cita dia nak berbuka apa, tak tahu. Itu pembahagian yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali di dalam ibadah. Itu juga seperti salatnya. Orang awam salat lah lebih kurang lah untuk nak tunaikan kewajipan dia. Tapi orang yang khawas dalam salat, di samping dia bersalat, dia dapat jaga anggota dia juga sama-sama melaksanakan salat. Mata dia, telinga dia sama-sama melaksanakan sembahyang. Makna dia sedar apa yang dilakukan itulah. Tak adalah dia was-was, ni dah rakaat ke berapa ni, apa semua. Orang yang khawasil khawas, hati dia sama-sama juga dia mengajak bersalat sama. Itu yang paling tinggi lah kan. Maknanya dia sembahyang memang 100% khusyuk lah. Tak ada gangguan apa-apa. Dia dapat melaksanakan salat, seolah dia dapat melihat Allah. Kalau dia tak dapat nak melihat Allah, dia rasakan Allah sentiasa memerhati dia. Jadi itu golongan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu khawasil khawas. Kita wallahu alam kat mana agaknya. Adakah dalam tempoh masih lagi orang awam cara kita melaksanakan ibadah, ataupun boleh naik sikit ke orang awam, awam khawas. Nak capai kepada khawasil khawas ni agaknya memang bukan mudah kan. Memang kena mujahadah betul-betul lah kan. Jadi itu tentang apa yang telah kita bicarakan. InsyaAllah kita berhenti sekadar itu. Di sana ada tajuk baru, faslun, iaitu fi bayani adabil fakir fi qabulil ata. Tajuk yang akan datang, faslun fi bayani adabil fakir fi qabulil ata. Ini satu pasal pada menentukan adab orang yang fakir di dalam menerima akan pemberian orang. Macam mana adab dia nak terima pemberian daripada orang. Jadi itu insya-Allah kita bicarakan pada minggu akan datang.
Wallahu a'lam. Betul, kalau ada persoalan, ada nak tanya apa? Ada tak apa? Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakirna fi ahlana wa karabatin lana fi dinina. Ma ahli kulli unsa wa zakar rabbi wa fikna wa fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqan kuna halalan daima. Al-akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nafqa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akram bil ridha minka al-uyun waghfir rabbana kulla dulun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akrama man satar wa salatullahi ta'ala syal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin bihi lin nasi shifa wa ala al-ali al-kiram syurafa wa ala sahbi masabih al-wura. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.